Ni soalan ni. Bolehkah makna perkataan istiwa dipaham sebagai Allah berkuasa? Tak larat nak jawab benda ni. Allah wujud bila makan. Allah wujud bila makan. Yang tu lah dia duk zikir. Yang dia tak tahu ayat tak apa dah makan ni. Tuan-tuan, ketuhanan macam ni lah, simple. Kau ada yang dah tak kata kita tak mau jawab pula. Dia kata kita kan. Allah Ta'ala pencipta. Allahu khaliqu kulli syait. Allah menciptakan segala-galanya. Tak ada siapa petikai hal tu. Termasuk dalam segala-galanya itu juga segala tempat. So place dicipta oleh Tuhan. Space dicipta oleh Tuhan. Ada dua benda yang paling pelik yang saintis dan juga tu utamanya apabila ahli-ahli fizik bahas tentang sekarang tentang sejak dulu memikirkan tentang dua perkara, iaitu tentang space and time. Dan kita tengok kan banyak Einstein pun ada cakap hal ni, dan sekarang ni kita tengok fizik lebih maju dan orang boleh tahu bahawa space dan time ni juga sebenarnya relatif. Kan, dia tak sama antara satu ruang. Time dia tempat lain tak sama dengan time kita di bumi ni. Dan space juga demikian. Kan? Okey. Space dan time ni satu benda yang paling ajaib pencipta. Siapa pencipta? Allah. Allah tidak memerlukan space. Tentulah pasal dia yang mencipta space. Oleh kerana arash tu space, maka mereka kata tentulah Allah tidak memerlukan arash. No question. Siapa pun tak kata Allah memerlukan arash. Tapi orang kata Allah mencipta arash. Betul. Tapi Allah mengkhabarkan Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Dia istiwa atas arash. Bagaimana tak tahulah. Layak dengan kebesaran dia. Adakah dia memerlukan arash? Dia tak memerlukan arash. Oh, dia tak boleh. Bila kata macam tu syirik pasal mengaitkan Allah dengan space. Okey, nak tanya dia. Macam mana dengan orang yang kata kemudian Allah mengutuskan Nabi-Nya Muhammad. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Quran. Mengaitkan Allah kemudian pada bulan selepas itu mengaitkan Allah pada masa. Masa juga ciptaan Tuhan. Kalau tak boleh kaitkan Allah dengan space, tak boleh juga kaitkan Allah dengan time. Kerana itu mengaitkan the essence of God ataupun zat Tuhan dengan makhluk. Tapi kita kata ini adalah semua perbahasan. Kita hanya ikut maksud. Sebab tu para ulama kata Allah lebih tahu dengan maksudnya. Kita tahu perkataan itu saja. Yang hampa nak main berkelai pergi tubuh-tubuhan ahli sunnah lah apa pasal masalah ni, buat pening pasal apa? Ini dah lama hampa, tidak ada siapa. Perbahasan ini kerana nak macam ni lah. Dulu Epicurus timbulkan beberapa persoalan. Di Epicurus timbul soalan. Boleh faham ni tuan? Berapa soalan tentang ni atheist lah dia timbul. Lagi budak-budak atheist dengar habis saya cerita. Dia kata Allah ni mencipta segala-galanya. Ini satu fakta. Epicurus lawan 2000 tahun sebelum daripada Masihi. Sebelum daripada Masihi. So sebelum Islam semua Kristian semua terpaksa facing challenge daripada Epicurus ni. Tuhan ni the absolute creator. Dia pencipta mutlak. Tak ada pencipta. Tuhan ni absolute baik, tak buruk. Tuhan mutlak baik di sisi agama. Mana Tuhan tak boleh jahat. Kejahatan berlaku. So tiga perkara ni dilihat bertentangan. Kata dia, kalaulah sekiranya Tuhan itu tidak mencipta kejahatan, maka dia menafikan Tuhan pencipta yang mutlak segala-galanya. Tapi jika sekiranya Tuhan itu menciptakan kejahatan, dia menafikan pula Tuhan itu kebaikan yang mutlak. Faham tak? Macam mana tuan-tuan jawab? Balik letih kan tu lah. Epicurus kata, ini filosofi. Epicurus kata,
Tuhan di sisi agama sangat berkuasa dan berkehendak dan berkuasa. Kejahatan berlaku. Pada kejahatan yang berlaku, jika Tuhan itu baik dan berkuasa. Jika kejahatan itu berlaku tu, kita tengok misalnya, kata tengok orang kena zalim. Orang kena zalim. Kita tengok kesian nak tolong Epicurus kata, kenapa Tuhan tak tolong? Kalau Tuhan itu berkemampuan, tapi dia tak mau tolong, dia bukan Tuhan yang baik. Kalau sekiranya dia itu berkemampuan dan dia nak mau tolong, tentu kejahatan itu tak berlaku. Kan? Tapi kalau sekiranya dia tak sukakan kejahatan, tapi dia tak mampu nak tolong, dia tak layak jadi Tuhan. Faham tak? Ni jawapan ni kuliah akan petang aku jawab. So ini adalah soal bagaimana, kesimpulan, bagaimana manusia melihat perbuatan Tuhan dengan cara dia fikir, dengan apa yang ditakrifkan sebagai baik dan buruk. Perbuatan mati baik atau buruk? Mati, ramai orang nak mati baik. Tapi mati mungkin dianggap buruk. Depends on macam mana hal itu berlaku. Tuhan menciptakan kematian. Untuk elok hal itu, timbulnya mazhab Qadariyah. Dia kata jahat bukan Tuhan cipta. Jahat berlaku sendiri. Tuhan hanya cipta baik. Mazhab Sunni sesatkan pula Qadariyah tu. Dia kata habis tu ada benda yang Tuhan tak cipta. Dia kata kalau kita kata Tuhan cipta, nanti kita akan stuck dengan Epicurus. So Sunni datang. Dulu orang tak bahas benda ni. Apabila keluar buku macam-macam sekarang tentang Tuhan dan etis berkembang, buku bahan-bahan ini muncul semula. Ini kena ada satu perbahasan. Bagaimana kita melihat kepada sesuatu subjek. Adakah daripada kacamata kita atau pada sudut alam ni. Budak yang sakit kena injek tu, dia kata doktor jahat. Dia tak? Kan? Tapi kita bawa pergi doktor, dia kata mak jahat buat pergi kat doktor suruh cucuk saya. Dan doktor jahat. Tapi kita kata itu untuk kebaikan. So bagaimana kita melihat hal ini? Dan ini perlukan satu banyaklah, biar tuan-tuan balik fikir dulu.